Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Uh, Terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua uh, yang beragama Islam, ya. Dan saya harap dalam keadaan suasana yang sederhana, mencabar, ya, penuh dugaan ini, anda semua tabah menghadapi hari raya tahun ni. Okey, biarpun kita terpaksa berkorban, tetapi saya rasa kita sebagai warga negara boleh mengamalkan sikap yang lebih matang dan lebih positif terhadap apa jua dugaan yang dihadapi. Okey. Baik, ada sebab khusus saya buat live malam ini. Raya tahun ni adalah raya yang paling mencabar. Okey. Paling mencabar buat saya peribadi. Okey. Sebabnya keadaan ayah saya amat kritikal. Okey. Dari sudut kesihatan. Jadi ada sebab khusus saya membuat live hari ini. Ia ada sangkut pautnya dengan perutusan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, yang saya akan sentuh sebentar lagi. Ianya ada sangkut pautnya dengan pergerakan-pergerakan kerajaan gagal yang dikenali sebagai pergerakan kerajaan gagal. Ianya ada sangkut pautnya dengan prestasi kerajaan dalam menangani wabak COVID, dan ia ada juga sangkut pautnya dengan MKN dan KKM. Dan saya amat berharap bahawa saudara-saudari membantu saya, sebab mesej yang saya nak sampaikan ni amat penting. Jadi membantu saya untuk menularkan video ini, ya, untuk berkongsi video ini agar ianya dapat sampai kepada kesemua pihak yang telah saya namakan, dan juga secara am kepada rakyat Malaysia, dan khususnya juga kepada pihak Istana Negara. Sebab saya amat berharap bahawa mesej ini didengari oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan ada beberapa perkara yang pada penghujung live ini saya ingin merayu daripada Agong. Baik, kita mulakan. Saya semalam mengambil masa yang lama untuk menghayati, okey, bukan sekadar mendengar tetapi menghayati perutusan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tahu ramai di kalangan anda tidak menonton perutusan itu. Sebab apabila kita melihat perutusan yang dibuat oleh Muhyiddin, pada awalnya memang kita lihat ada terhad penontonnya, kemudian tiba-tiba ianya melonjak naik. Okey, pada ketika itu memang perasan ada masuk sekumpulan Laskar Cyber, ya, yang memuji-muji Muhyiddin. Tapi secara amnya kita boleh lihat di dalam live itu betapa marahnya netizen. Baik, saya menonton live Muhyiddin beberapa kali. Saya nak hayati mesej dia. Ada sebab. Sebab saya nak lihat adakah Muhyiddin benar-benar memahami sentimen rakyat, ataupun adakah Muhyiddin duduk di dalam dunia kayangan. Adakah Muhyiddin memahami apa keluhan rakyat, rintihan rakyat, ataupun Muhyiddin seperti lazimnya dia cakap bahasa dia sendiri, seolah-olah lain yang diceritakan oleh rakyat, lain yang diberitahu oleh Muhyiddin. Dan dia seperti lazim, adakah dia berdepan dengan realiti, ataupun adakah dia masih hendak cap diri dia dan kerajaan sebagai prihatin, sebagai ini, sebagai itu. Jadi setelah menghayati live Muhyiddin, saya mendapati bahawa memanglah masih duduk dalam dunia kayangan, ya, masih duduk mimpi. Okey, masih tidak memahami sentimen rakyat, masih buat tafsiran sendiri, masih memekak dan cuba
memberi persepsi yang lain, ataupun cuba rakyat cerita lain, dia jawab balik yang lain. Okey. Sebab Muhyiddin memberitahu, saya tahu rakyat marah. Maknanya dia tahulah. Saya tahu, dan dia mengaku bahawa dia faham bahawa rakyat berkata dia ni atau kerajaan dia ni zalim. Okey. Tapi untuk menjelaskan mengapa dia tidak zalim, dia memberi tumpuan kepada sebab pada saat terakhir dibuat SOP ketat, dibuat PKP menjelang Hari Raya Aidilfitri. Itu jawapan dia. Jadi perutusan ni bukan hanya untuk rakyat Malaysia, tetapi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin faham apa sebenarnya yang dimaksudkan rakyat marah, apa yang sebenarnya dimaksudkan kerajaan gagal, apa yang sebenarnya dimaksudkan kerajaan zalim. Ianya bukannya bertumpu kepada hari raya ataupun saat akhir kerajaan membuat PKP. Dahulunya, apabila Muhyiddin mengambil alih kerajaan, apabila diumumkan PKP pertama, ianya pun agak tiba-tiba. Pada ketika itu rakyat tidak marah. Ya. Rakyat tak kata kerajaan zalim. Rakyat sudi untuk mendengar, mematuhi PKP tersebut. Jadi jangan nak kata apabila rakyat marah kali ini, mereka marah mengamuk sebab raya. Bukan. Ini adalah deretan. Ini adalah satu turutan peristiwa-peristiwa, kelakuan-kelakuan kerajaan yang gagal ini, yang zalim, yang berpolitik darjat dan mengamalkan politik wang kuasa kedudukan, khususnya kuasa dan kedudukan, politik kuasa dan kedudukan ni yang nampak jelas depan mata. Okey, rakyat disuruh duduk rumah, jangan kerja, ataupun kerja kalau PKP pertama, kalau sekarang kerja tapi 30% lah apa, duduk rumah, banyak korban. Tetapi duit rakyat ni, hasil titik peluh rakyat ni yang disumbang kepada kerajaan ni, membayar gaji satu kabinet yang terbesar, iaitu kelompok menteri, timbalan menteri dan sebagainya. Ya, bayar gaji berpuluh ribu ringgit seorang sebulan. Okey, wang rakyat ni, sumbangan rakyat ni. Tapi rakyat terhimpit. Pemimpin politik bermaharajalela di medan politik. Ya. Rakyat juga marah sebab semua orang tahu bahawa wabak COVID mula menggila selepas PRN Sabah. Muhyiddin kena faham ni, mengapa marah, mengapa kata zalim. Di mana jelas kelihatan pelanggaran SOP melibatkan ahli-ahli parlimen blok kerajaan. Disebabkan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional berlumba-lumba hendak kuasai Sabah. Sebab BN nak letak calon ketua menteri dia sendiri. PN nak letak calon ketua menteri dia sendiri. Akhirnya PN atau Perikatan Nasional menang sebab dia letak calon ketua menteri dari PPBM yang akhirnya mendapat jawatan ketua menteri itu. Pada ketika itu tak diceritakan nak buat darurat untuk halang PRN Sabah. Walaupun pada ketika kempen ni dah nampak angka COVID dah mula menggila. Ya. Tak dicerita. Ahli-ahli parlimen ulang-alik dari Sabah ke Putrajaya. Tak ikut SOP, memang ada video, memang ada gambar, tak ikut SOP. Pelanggaran SOP, pelitup muka, penjarakan sosial ni banyak bukti dia. Berpuluh-puluh kempen, beratus ribu rakyat Sabah terlibat dalam ceramah-ceramah. Hancur SOP. Tak dengar penekanan untuk cuba halang pandemik. Habis dia letak calon ketua menteri dari PPBM, habis pilihan raya tu, dah tercapai matlamat nak takluki Sabah tu, baru nak cerita pandemik balik. Pada tu pandemik dah menggila. Angka dah menggila.
Tapi selepas PRN tu tidak diceritakan. Babak menteri ke ahli parlimen blok kerajaan ke langgar SOP tak dicerita. Yang selalu dicerita ulang tayang ni, rakyat kena jaga SOP, rakyat langgar SOP, hari ni berapa yang langgar SOP, korang kena lebih disiplin, kau kena ini, kau kena itu. Jadi persepsi ditimbulkan sebab rakyat lah. Sebab rakyat ni angka COVID menggila. Yelah, rakyat ni bodoh, rakyat ni lembu, korang ni jahat, korang ni yang menyebabkan angka COVID menggila. Menteri ni semua ni elok, ahli-ahli parlimen kerajaan ni semuanya jernih, mereka ni hebat. Rakyat korang tak faham, korang ni macam tu. Itulah persepsi yang ditimbulkan. Walhal rakyat inilah yang membayar gaji secara tidak langsung kepada menteri. Mereka akhirnya terhimpit disebabkan kemaruk kuasa menteri ni, disebabkan kemaruk kuasa ahli-ahli parlimen blok kerajaan ni. Mereka lah yang tanggung akibat dari PKP. Kedua, mereka yang tanggung akibat. Yang dah terhimpit dulu lebih terhimpit. Bantuan tak seberapa lepas tu. Belanjawan terbesar lepas tu diluluskan. Tapi kalau korang lihat, rakyat makin terhimpit, makin diseksa. Rakyat kena ikut SOP, ini kena ikut SOP. Hari ni berapa banyak ditangkap, hari ni berapa banyak ditangkap, hari ni berapa banyak ditendenda. Hari-hari ulang siaran. Tapi bila orang tunjuk ni Muhyiddin dah langgar SOP, tak pakai pelitup muka, diam. Orang tunjuk hari ni Hamzah Zainuddin tak pakai pelitup muka, diam. Sebab dia ni kebal. Ya, hanya orang macam saya lah, sebab kita spesies lain. Saya ni manusia low grade, mereka ni kayangan. Saya ni boleh kena COVID, saya ni boleh merebakkan COVID, mereka tak boleh. Mereka tak boleh. Dalam hati diri saya ni ada jantung, ada paru-paru. Sistem dalam dia orang tu lain. COVID tak suka, COVID suka kat kita. Korang faham tak? Muhyiddin faham tak mengapa rakyat marah? Sebab gelombang hari ni, ini statistik, ini angka, tidak pernah reda surut daripada kegilaan selepas PRN Sabah. Ini satu. Jadi korang kena faham asal-usul kemarahan rakyat. Saya ulang, di PKP pertama pun mengejut, rakyat tak marah, tak melatah. Jadi bukan cerita rakyat nak melatah kali ni. Kau lihat tak ada tak rusuhan? Tak ada. Yang rakyat marah bukannya sebab PKP tu sendiri. Yang rakyat marah sebab kerajaan ni memang gagal. Mereka tidak tahu cara nak mentadbir satu masyarakat, menjaga ketenteraman, kebajikan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Mereka cuma tahu berpolitik. Dan kalau kerajaan itu ditubuhkan atas dasar diagihkan jawatan kuasa kedudukan untuk kekal berkuasa, maka mereka yang memegang jawatan kuasa dan kedudukan tu memang besar kepala, dan perjuangan mereka sebagai ahli kerajaan, sebagai ahli kabinet, sebagai ahli blok pentadbir bukanlah untuk menjaga kebajikan rakyat. Semestinya adalah untuk menjaga kebajikan peribadi. Sebab itulah dasar, itulah platform atas mana kerajaan ini ditubuhkan. Ayah saya kritikal. Saya cerita sikit. Saya dapat berita ayah saya kritikal. Dia mengidap kanser paru-paru. Ini dah masuk tahap 4. Okey, dah merebak dah. Jadi saya terpaksa bergegas balik ke Ipoh. Inilah rumah saya lahir dulu. Saya terpaksa bergegas balik ke Ipoh. Jadi nak rentas negeri ni, dia dirawat di rumah. Sebab memang dah tahap tu lah, dirawat di rumah. Jadi apabila
kes dirawat di rumah ni, dia dokumentasi ni ada masalah. Ibu pula tinggal seorang di rumah. Nak minta dia buat pergi dapatkan dokumen ke apa, mana boleh. Dia memang dirawat di rumah, bukan di hospital sekarang ni. Dah lama dah. Jadi semestinya saya kena pulang. Apabila kita pergi ke balai, ditanya, memang jawabnya mana bukti. Jadi kalau diberitahu ni ibu tinggal seorang, jadi ayah dah lama dirawat di rumah, jadi memang sukarlah. Jadi memang saya terpaksa balik juga. Habis macam tu tak boleh. Habis nak tunggu ayah saya mati, kemudian dapat surat kematian, baru boleh pulang. Begitu. Macam mana ni? Saya tak salahkan polis, sebab polis ni memang baik. Hari ni banyak membantu. Memang baik. Memang baik. Saya tak salahkan polis. Apa saya nak tanya ni, dah lebih setahun negara kita ni menghadapi wabak COVID ni. Dah lebih setahun. Setahun setengah dah. Ditangani oleh kerajaan pimpinan Perikatan Nasional dan gandengannya bersama Barisan Nasional. Barisan Nasional ni tak usah tuding jari kat PN, PN tak usah tuding jari kat BN, sebab semua keputusan dibuat sama-sama. Sekongkol untuk tubuhkan kerajaan ni pun sama-sama. Jadi Najib and all that, please don't talk rubbish. Zahid, please don't talk rubbish. Please don't bullshit the rakyat. Korang memang bertanggungjawab atas kegagalan yang berlaku, sama seperti PN Perikatan Nasional, sama. Don't bullshit the rakyat. Okay? Balik kepada cerita ayah tenat ni. Jadi polis ni baik. Yang dah setahun setengah tu dah gagal perangi COVID tu, yang saya nak tanya ni, MKN bermesyuarat berkali-kali tu, mesyuarat cerita apa? Okey. Dah data banyak dikumpulkan. Jadi dalam setahun setengah tu mesti dah kumpulkan banyak maklumat, feedback daripada pihak polis, daripada pihak kementerian, daripada pihak hospital, daripada pihak hospital, kemungkinan dalam pesakit, pelbagai jenis penyakit. Sebab dalam menangani COVID, kita kena fikirkan orang yang menghadap penyakit lain. Sebab apabila tumpuan diberi terhadap memerangi COVID, resources dalam hospital tu perlu diagihkan agar pesakit yang tidak mengalami COVID tetapi mengalami kesakitan lain tu ada juga resources dia untuk membantu pesakit-pesakit tersebut. Jadi semua ni kena difikirkan oleh MKN. Jadi semestinya kita mendapat atau MKN perlu mendapat maklumat daripada pakar-pakar kesihatan dari hospital, dari Nur Hisham. Okey, kalau penyakit ni biasanya ada yang contohnya dah stage 4, tahap ni kita hantar balik kat rumah sebab tak boleh buat apa ke dan sebagainya. Jadi semua maklumat tu perlu diletakkan di atas meja oleh MKN. Kemudian feedback daripada PDRM. Okey, PKP 1.0 dulu. Apakah jenis permintaan yang kita dapat dari rakyat, alasan dan sebagainya, apa yang kita buat untuk tangani. Jadi bila semua tu diletakkan, jadi MKN kena perbaiki sistem dia untuk memastikan, untuk menjadikan kerajaan ni, untuk menjadikan PDRM ni lebih cekap dalam membantu rakyat. Sebab akhirnya misi utama adalah membantu rakyat, bukan menghukum rakyat. Membantu menjamin kesejahteraan rakyat, bukan menghukum rakyat. Jadi contohnya sudah pasti akan ada di meja. Kita pernah terima permintaan dari orang, dia ni nak balik sebab contohnya ibu dia sakit atau ayah dia sakit, terlantar di rumah. Jadi dokumentasi pun susah sebab di dalam rumah tu hanya ada ibu seorang yang jaga ayah yang dah tenat. Ya, jadi ibu tak tahu nak buat apa. Memang ayah tak duduk dalam hospital pun. Jadi kita pernah terima permintaan macam ni. Jadi kita terpaksa ni lah, itulah. Jadi maklumat ni ada. Jadi dalam setahun setengah ni
MKN sudah pasti perlu memperkasakan, meningkatkan kecekapan mereka supaya mereka boleh membantu rakyat sebaik mungkin untuk memastikan mereka dapat tapis dengan lebih berkesan kes yang menipu dan kes yang sahih. Mungkin polis boleh, mereka boleh membantu mengerahkan pakar-pakar IT untuk membina satu laman bagi PDRM contohnya, di mana mereka boleh ambil, contohnya saya pergi, saya tak ada dokumentasi tapi ayah saya tenat, ya, ibu jaga seorang, tak boleh nak dapatkan dokumen sebab memang dah dirawat di rumah. Jadi tak apa, kita isi dalam portal tu. Tapi untuk kes macam ni, kita buat syarat, okey, kau kena pergi ke destinasi, contohnya nak pergi dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Bila sampai ke Ipoh, kau kena lapor kat balai ni dulu. Kemudian balai tu sekian-sekian perlu dibuat. Kamu kena pergi dapatkan surat ni dari hospital sebagai bukti ke apa ke, dan beri kepada balai tu. Kalau tidak, kalau kau tak lakukan, kau boleh ditahan, ya. Ataupun kau ada seorang pegawai akan ikut ke rumah ke, nak lihat betul-betul memang ayah kau dirawat di rumah dan sebagainya. Jadi mempercekapkan sistem tu. Bukannya orang yang selagi tidak ada mayat kat rumah tak boleh balik. Sebab banyak kes memang tak ada dokumentasi. Jadi percekapkan sistem. Saya nak tanya, dalam setahun setengah ni duk buat apa? Okay. Dalam setahun setengah ni, takkan tak terfikir sebagai langkah berjaga-jaga untuk menambah bilangan hospital atau untuk menambah bilangan bilik rawatan rapi atau ICU, sekurang-kurangnya untuk menambahkan kapasiti sekurang-kurangnya 1,000 pesakit supaya meningkatkan kapasiti. Semalam Muhyiddin beritahu kita tingkatkan bilik ICU tu pun tak guna, sebab kalau COVID ni lebih teruk, maka tingkatkan banyak mana pun dia tidak akan berkesan. Itu sebenarnya bagi saya satu kenyataan yang cukup tidak bertanggungjawab. Memang logik kalau rakyat tidak bekerjasama untuk menjaga SOP. Kalau kerajaan tidak mengambil langkah-langkah tertentu untuk cuba menghalang daripada jangkitan ni, memang bina banyak mana ICU tu, katil takkan cukup. Tapi kerajaan memang melakukan langkah-langkah untuk cuba mencegah penularan. Tapi pada masa yang sama, kalau kerajaan nak ambil langkah-langkah tu, jadi sudah pasti ia dapat mengawal penularan COVID. Dan pada masa yang sama, dalam setahun setengah tu, dana berbilion telah diagihkan secara mencurigakan menerusi Belanjawan 2021 untuk membina 3 dewan di Pagoh, 35 million. Untuk membina untuk jasa yang diubah nama kepada JCOM yang pernah terlibat dengan propaganda. Dana ni takkan tak terfikir nak bina bilik ICU tambahan, supaya sekurang-kurangnya 1,000 lebih pesakit ada katil di ICU. Jangan nak kata, kita bina pun tak guna kalau kes melonjak. Yalah, lakukan sesuatu untuk elak kes melonjak, tetapi pada masa yang sama ambil langkah berjaga-jaga. Ini tak ada. Tak ada. China, bila wabak ini mula-mula melanda, dia bina hospital dalam berapa hari. Dia kerah semua tenaga dia. Dia korek tabung sana sini di bawah keadaan darurat. Dia korek sana sini, dia bina 4 hospital khas untuk COVID. Ini dah darurat. Dah luluskan beberapa ordinan, dah pinda akta untuk membolehkan nak korek dana kuan, nak korek sini, nak korek sana. Tapi tak dengar cerita nak tambah kemampuan ICU 1,000 katil ke 2,000 katil ke sebagai langkah berjaga-jaga. Pada masa yang sama, lakukanlah langkah-langkah lain untuk elak daripada wabak ini menular. Ya? Jadi kalau kedua-duanya dilakukan serentak, jaga SOP, jaga rentas negeri, rentas desa, jaga ini, jaga itu, dan tambah kapasiti ICU, tidak akan berlaku kekurangan. Jadi alasan Muhyiddin tak boleh diguna pakai, tambah pun tak guna.
That's bullshit. Kalau dua-dua ni dilakukan serentak, ya, ianya akan mengurangkan kesesakan dalam hospital. Jadi tak faham logik Muhyiddin, lebih kepada spin. Dia pun tak faham mengapa rakyat marah. Kita nak tanya dalam setahun setengah ni, mereka mesyuarat ni buat apa? Mesyuarat apa? Ya. Saya kesian kalau orang pergi ke balai. Saya tak salahkan polis tau. Polis ni memang cakap mereka ikut arahan. Tapi saya kesian kalau orang tu pergi dan dia rasa seolah-olah dia ni perlu merayu untuk pergi jumpa ayah dia ke, ibu dia ke, abang dia ke, adik dia ke, kakak dia ke yang tenat di rumah. Dan banyak kes tidak melibatkan dokumentasi. Jadi ada cara nak atasi. Tapi untuk memahami kemungkinan-kemungkinan di mana orang boleh dibenarkan rentas negeri dengan syarat-syarat tertentu, MKN dari awal lagi perlu feedback daripada PDRM, daripada Kementerian Kesihatan, daripada doktor-doktor untuk memahami situasi-situasi yang mungkin timbul. Kemudian binalah sistem untuk menangani satu-satu kemungkinan ini, supaya memastikan tidak jadi kes di mana apabila ada seorang ayah yang tenat di rumah, terlantar di rumah berbulan dengan ibu dia seorang je yang jaga, anak dia jangan jadi sampai anak dia hanya boleh balik bila ada sijil kematian. Kejam, zalim. Zalim ni banyak. Langgar SOP menteri, tak apa. Rakyat hari-hari diingatkan jangan langgar SOP, tapi hari ni mereka seksa yang tak boleh balik kampung ni secara tidak langsung ada sangkut pautnya dengan PRN Sabah. Dan PRN Sabah tercetus sebelum PRN tu. Bong Mokhtar sendiri pernah mengaku, Bong Mokhtar ni dari mana? Dari BN, Barisan Nasional, bukan dari Perikatan Nasional. Mengaku dia ada cuba nak tarik adun-adun dari warisan masuk ke dalam Barisan Nasional. Kemudian ada menteri, ada ahli parlimen, ada pemimpin politik daripada PPBM, Perikatan, pergi sana pun cuba tarik ahli-ahli adun-adun dari warisan. Jadi kemampuan warisannya pada ketika itu membentuk kerajaan Sabah untuk menangani wabak COVID di sana terganggu gugat. Sehingga Syafiq Abdal, apabila benda tu tak terkawal, apabila Musa Aman boleh membuat kenyataan palsu, kononnya dia dah ada sokongan. Jadi untuk meleraikan segala masalah ni, maka Syafiq Abdal menasihati TYT untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri dan membuat pilihan raya negeri. Puncanya kemaruk kuasa ni. Dari awal Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, gabungan mereka ni berkuasa ni, dah rampas negeri, cuba rampas negeri. Kedah, ya, sini sana, Perak, Sabah. Itu je kerja dia. Tapi babak nak MKN nak perkasakan cara mereka menangani wabak COVID, cara mereka berurusan dengan orang awam yang mengalami kesulitan disebabkan PKP dan apa. Tak ada. Tak ada perubahan, tak ada kebaikan, penambahbaikan. Jadi rakyat marah tak marah? Marah. Jadi jangan nak kata rakyat marah sebab tak boleh balik kampung. Itu hanya trigger point sahaja. Itu hanya pencetus sahaja. Rakyat, saya dah beritahu berulang kali, tak tenteram dengan kerajaan ni yang kemaruk kuasa. Ya. Apabila bekas ketua polis negara memberitahu ada unsur salah guna kuasa, SPRM keluar, itu isu dalaman polis. Tak masuk akal. Itu dah SPRM tidak laksanakan tugas. Apabila bekas ketua polis negara berkata ada unsur rasuah dalam isu lompat parti, SPRM kata lompat parti tak salah.
Jadi pelabur ni, saya nak tanya, pelabur ni dia nak masuk ke negara ni, dia lihat SPRM begitu dan dia lihat kerajaan begitu, adakah dia berani berurusan dengan GLC yang dikawal, yang diselia, yang diurus oleh ahli-ahli politik dari blok kerajaan? Tak berani. Sebab kalau dia labur, dah lihat perangai ahli-ahli politik macam ni, sudah semestinya mereka tidak yakin bahawa mereka akan mengendalikan syarikat itu dengan bersih, cekap dan amanah. Dan kemudian sekiranya terjadi masalah, mereka juga, pelabur juga tidak yakin bahawa SPRM akan membantu. Itulah menyebabkan negara kita dari sudut ekonomi tenat. Tenat. Antara terburuk dalam dunia dan terburuk di rantau ni. Pelabur tak berani masuk, yang dah sedia ada keluar. Jadi Muhyiddin jangan nak beri alasan benda ni dilakukan untuk kebaikan rakyat dan apa, untuk kesihatan dan sebagainya. Itu kita tahu memang PKP itu dilakukan dengan cara untuk itu. Sejarah semenjak gandingan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional berkuasa ni, kalau kita rujuk sejarah ni, kelakuan menteri-menteri, kelakuan kerajaan ni, sejarah menunjukkan pertimbangan utama bukannya kesihatan rakyat. Pertimbangan utama adalah kuasa dan kedudukan. Dan menurut bekas Ketua Polis Negara, melibatkan wang sogokan. Jadi wang, kuasa dan kedudukan. Syafiq Abdal sendiri pernah beritahu melibatkan duit berbilion untuk tarik adun-adun. Dan banyak benda ni berlaku depan mata. Rakyat marah. Jadi Muhyiddin, bila buat perutusan tu, jangan menipu diri sendiri. Kalau lihat daripada komen-komen ni, rakyat tak percaya. Tak percaya. Tak percaya. Okey. Lepas tu bila saya kritik macam ni, ada yang kata saya hentam. Ini bukan hentam. Ini menyatakan hakikat. Saya terkesan secara langsung. Ya, saya terkesan secara langsung disebabkan kegagalan MKN ini. Tapi nasib baik, PDRM ni, banyak pegawai dia ni benar-benar prihatin, benar-benar melakukan kerja dengan jujur. Dari awal saya dah beritahu ni, saya anggap diri saya sebagai rakan PDRM. Saya amat sokong PDRM. Dan mereka menjalankan tugas. Yang mengelirukan semua ni adalah kerajaan. Memang gagal. Dana banyak. Duduk mesyuarat berpuluh-puluh. Ada MKN, ada ini, ada itu. Benda-benda simple tak boleh diperbaiki selepas tahun setengah. Mengapa last minute baru tiba-tiba nak buat pengisytiharan PKP? Tak akan. Kita dah lihat angka-angka tu makin naik. Tak akan MKN ke pihak-pihak yang berkaitan ni tak beri, tak tahu, dah tak dapat maklumat dah. Benda ni kena buat awal, bukan buat kejutan begini. Takkan tak tahu. Saya pun bila melihat bazar-bazar Ramadan ni dah tahu benda ni dah carca merbah. There is no such thing as bazar Ramadan dalam cara ianya dilakukan setakat ni boleh mengikut SOP sepenuhnya. Sepatutnya dah ada satu kumpulan yang dah kaji bazar Ramadan ni dan memperkenalkan sistem bazar Ramadan yang baru di tempat yang 3-4 kali ganda lebih lapang, dengan sistem-sistem masuk keluar dia lain. Ya. Tidak. Benda ni tidak dilakukan. Ya. Mungkin daripada bazar Ramadan kita boleh pilih kawasan tertentu untuk wujudkan perkampungan Ramadan, dan banyak cara boleh dilakukan untuk memperbaiki sistem yang ada. Tidak ada unsur penambahbaikan. Ya.
dari sudut cara Bazar Ramadan di Kendali, dari sudut cara permit-permit untuk rentas negeri dan desa di Kendali. Ya, kemudian timbullah soalan, apa yang dibincangkan sebenarnya ketika mesyuarat tu? Ya. Mengapa bila rakyat pergi ke balai untuk minta permit, rasa seolah-olah mereka ni macam meminta, merayu? Sebenarnya dia, kalau sistem dia ditambah baik ni, dia, rakyat akan yakin, oh saya ada sebab dan saya tahu saya boleh pergi, saya boleh dapatkan permit, dan jika saya menipu, saya sudah pasti akan kena tangkap, saya akan kena padah dia. Contohnya, saya tak ada dokumen tapi saya ikut sistem. Jadi saya pergi, saya beritahu, okey, saya ada ayah, dia tengah tenat, jadi saya nak pergi melawat dia, tak ada dokumentasi sebab dia memang dirawat di rumah, ibu tua seorang di rumah. Jadi mereka ada sistem, okey, untuk kes kau kena masukkan ke dalam ni, lepas tu bila sampai kau kena lapor diri kat balai ni, dan kemudian balai tu akan beri kau arahan apa yang dilakukan selanjutnya. Dan kalau kau tidak melaporkan di balai tu, dan kalau kau tidak memenuhi permintaan mereka, maka kau boleh ditangkap dan akan ditangkap, akan ditahan di bawah seksyen ni, dan akan dihadapkan ke mahkamah dan sebagainya. Ada penambahbaikan. Jadi orang akan takut untuk menipu. Dan orang yang benar ni, dia tidak akan takut untuk pergi ke balai untuk meminta permit. Dia tidak akan rasa seolah-olah dia kena bergantung sangat kepada budi bicara. Itulah yang dinamakan penambahbaikan. Okey? Tak ada. Pergi ke balai, mana bukti? Itulah yang saya tanya kepada pegawai. Nak tunggu sehingga ayah mati, nak ada sijil kematian baru boleh pergi. Tapi bukan salah mereka. Kerajaan gagal lah. Kerajaan gagal. Dan apabila ada orang marah, Muhyiddin perlu faham, Muhyiddin perlu berhenti menipu diri sendiri dan menipu rakyat. Kononnya mereka marah sebab tidak dibenarkan balik kampung, sebab tidak dibenarkan rentas negeri waktu raya. Itu bukan sebab mereka marah. Benda ni dah kolektif. Benda ni dah ada di dalam mereka untuk sekian lama. Benda ni memuncak pada ketika raya. Itu sahaja. Raya ni jadi trigger. Tapi kemarahan dah teramat sangat. Dan setiap kali saya buat live, saya memberi hujah. Saya bukan sekadar buat live nak marah-marah. Saya beri hujah sebab ini rakyat tak tenteram, sebab ini rakyat keliru, sebab ini rakyat resah. Ya, saya beri hujah. Saya bukan hanya setakat keluar dan kata kerajaan gagal, Muhyiddin gagal, Muhyiddin get lost. Tak ada. Okey. Tapi mereka tak dengar. Muhyiddin masih duduk dalam dunia dia sendiri. Oh, mereka marah sebab tak boleh balik kampung. Please Muhyiddin, rakyat sebenarnya bukan marah sebab tak boleh balik kampung. Rakyat Malaysia ni berdisiplin. Dia boleh berkorban, tak payah balik kampung. Ya, boleh berkorban. Di PKP pertama mereka boleh berkorban. Jadi mereka bukan marah sebab itu. Mereka marah ni sebab banyak kepincangan dalam pentadbiran. Terlalu banyak sampai ketua polis negara tak tahan. Sebelum bersara, dia terpaksa depan kamera. Di umum dia beritahu, saya risau bila saya turun jawatan ni, apa yang akan berlaku kepada pasukan polis. Mungkin pasukan polis akan diperalatkan. Sampai lagu tu dia tak tahan. Itulah tahap kehancuran, kepincangan dalam kerajaan ini. Jadi benda tu jangan pandang tolak tepi. Saya kira satu dunia sedang menunggu dan melihat apakah tindak tanduk kerajaan susulan pendedahan Hamid Badu yang pernah bergelar ketua polis negara. Ini adalah satu perkara yang amat buruk. Ya, apabila seorang ketua polis negara boleh berkata demikian, itu menunjukkan ada satu masalah yang amat besar. Ya. Dan benda ni mudah bagi rakyat nak percaya. Bukan sebab apa, rakyat boleh lihat. Boleh lihat politik yang dimainkan. Boleh lihat kemaruk kuasa dia. Boleh lihat cara nak rampas negeri. Boleh lihat cara menteri-menteri cuba tarik menteri-menteri lain. Mungkin ada sogokan. Boleh lihat sogokan kedudukan dan jawatan. Jadi mudah nak percaya. Jadi saya tak naklah berletih sangat ni. Saya merayulah
kepada Duli Yang Maha Mulia, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Rakyat sebenarnya tanya di mana-mana lah, di media sosial pun boleh lihat, tertanya-tanya mengapa Seri Paduka Baginda Tuanku tidak berbuat apa-apa, sedangkan negara makin tenat. Jadi memang sudah amat diperlukan satu pentadbiran baru yang bertanggungjawab. Pentadbiran ni bukan hanya gagal, pentadbiran ni tidak bertanggungjawab dan fokusnya bukan kebajikan rakyat. Kalau kita lihat, saya boleh berhujah, saya boleh berdebat dengan Muhyiddin ni di TV, saya berani. Saya bukan jenis nak hina-hina. Ada setengah blogger buat live hina-hina tu, itu bukan style saya. Tapi kalau nak ajak berdebat, saya boleh berdebat. Dan hujah saya adalah untuk membuktikan bahawa bukan silap kalau dikatakan kerajaan ni adalah untuk menjaga kebajikan kesejahteraan negara, rakyat. Bukan. Kerajaan ni adalah kerajaan yang berjuang demi wang kuasa kedudukan, kemaruk kuasa, dan mendewa-dewakan politik darjat, mendewa-dewakan kedudukan. Dan mereka merasakan mereka ni spesies lain. Saya ni ada jantung, paru-paru, ya, ada hati. Mereka ni kalau dalam dia ni ini dah teknologi moden lah. Tak tahu dalam Muhyiddin ni ada apa. Memang kebal COVID ni bila sampai dekat Muhyiddin ni dia tak nak masuk. Sebab dia tahu benda dia ni kebal, ya. Kita tak kebal. Kita tak kebal, kita bebal, ya. Rakyat kalau ikut naratif kerajaan ni, seolah-olah rakyat bebal, kerajaan kebal, ya. Kerajaan kebal, rakyat bebal, ya. Rakyat ikut SOP, ikut ni. Hari ni berapa banyak ditangkap, didenda. Oh, hari ni yang tu, ni semua. Tapi kalau lihat video-video, gambar-gambar PRN Sabah, korang marah. Lebih-lebih lagi, cuba lihat kuarantin. Cuba lihat menteri atau adun wakil rakyat ni boleh rentas negeri, ya. Awak COVID tak suka serang wakil rakyat ke? Itulah wakil rakyat kebal, rakyat bebal, ya. Awak COVID tak suka serang wakil rakyat. Awak tak ada wakil rakyat yang akan salah gunakan. Macam Hanif Katri kata, tak ada ke wakil rakyat akan salah gunakan peluang yang diberikan itu. Sebab satu wakil rakyat yang salah gunakan secara rahsia sekalipun, dia akan membawa kesan kepada beribu-ribu orang. Macam mana boleh dibenarkan sedangkan hujah dia, hujah Muhyiddin, keadaan dah kritikal, negara dah kritikal, dah macam ni, dah macam tu. Jadi kita perlu elakkan, terpaksa ambil langkah drastik. Jadi gambarannya diberikan situasi dah makin kritikal, tapi wakil rakyat boleh rentas negeri, rentas daerah. Macam mana ni? Pasti boleh salah gunakan, ya, pasti boleh salah gunakan. Jadi rakyat akan marah, okey. Dan darurat tidak boleh dikekalkan sampai unlimited, ya. Kalau buat, awal-awal saya dah beritahu, rakyat kemarahan ni akan makin banyak walaupun dibuat pelbagai ugutan. Tak boleh cakap macam ni, tak boleh buat macam tu. Zaman dah berubah. Zaman sekarang ni makin korang cuba senyapkan rakyat, biar berjaya untuk senyapkan rakyat, tapi kemarahan tu tidak boleh dikawal sebab teknologi maklumat ni dah terlalu canggih. Dan akan sampai satu hari bila ada pilihan raya, kita lihat dulu di PRU 14 macam mana kerajaan main naratif. Dia pam berjuta ringgit, berpuluh-puluh juta, beratus juta untuk main kempen propaganda macam mana sekalipun. Main propaganda 3-4 tahun pun, bila sampai pilihan raya, rakyat akan balas dendam. Jadi tolonglah, kita harap satu pembaharuan akan berlaku. Dan saya dah malah nak tegur Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, sebab memang cukup, saya lihat tak gunalah. It's like talking to the wall,
Okey. Saya merayu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk melakukan apa yang patut. Dan pada hemat saya, yang patut adalah kerajaan ni dengan segera perlu diundurkan sebelum negara kita hangus. Bukan hancur, hangus. Ya, perlu diundurkan. Ini nyata sah kerajaan gagal. Ya. Dan percayalah, pergi ke merata mana-mana, jumpa 10 orang akan cerita, this government need to go. Kita tunggu je pilihan raya. Dalam pada kerajaan beritahu pilihan raya tak boleh diadakan selagi angka COVID tidak menurun. Kalau tanya orang, tak kisahlah, kalau esok pilihan raya kita turun. Makin ramai, bukan semua saya mengaku, tapi makin ramai sudah bersedia untuk turun. Bila saya tanya mengapa nak turun, asalkan bukan kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Okey. So fikir-fikirkanlah. Okey. Baik. Sebentar lagi, dalam 20 minit kot, saya akan letak link kepada saluran Telegram saya di ruang komen. Dan untuk beberapa hari ni saya akan slow sikit, ya, sebab nak beri tumpuan kepada keluarga. Jadi sehingga kita berjumpa di lain hari, saya ucapkan selamat hari raya, ya. Maaf zahir dan batin. Dan bersabarlah. Okey. Saya dalam pada saya faham kemarahan rakyat ni. Saya harap tidak ada sesiapa yang mengambil langkah-langkah drastik, ya. Bersabarlah. Semua ini dugaan. Okey. Sehingga kita berjumpa lain hari. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.